Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran kita pada surah yang baru saja kita mulai daripada 2 hari yang lepas, iaitu surah Al-Anfal. Hari ini kita akan masuk ke dalam ayat 17 hingga ayat ke-25 dari surah Al-Anfal. Jadi diharapkan sahabat-sahabat yang nak ambil Al-Quran boleh buka ke halaman 179. Yang mana tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sekejap lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya kepada anda insya-Allah dengan jelas. Baik, sebelum itu saya nak mengambil kesempatan untuk menyapa semua teman-teman yang bersama dengan saya ini, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang daripada awal hinggalah akhir dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak memulakan pelajaran ini, saya ada 2 permohonan, ada 2 permintaan, 2 rayuan kepada teman-teman. Diharapkan tidak dihampakan. Yang pertamanya, saya nak minta teman-teman bolehlah kita sharekan pelajaran hari ini kepada ahli keluarga, kepada teman-teman dan rakan-rakan kita, mungkin dengan kita menekan button share ataupun kita tag sahabat-sahabat, pasangan dan ahli keluarga kita. Boleh ya? Jadi itulah rayuan, permohonan, permintaan saya yang pertama. Yang keduanya, saya nak ajak teman-teman, jom kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran.
Boleh? Kita dapatkan komen dahulu seorang sekali. Mudahnya mengaji Al-Quran. Baik, dan terima kasih ya. Terima kasih kerana tolong share bersama dengan kita daripada awal pelajaran hinggalah hari ini. Jadi semoga Allah SWT membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan dengan dikurniakan pahala yang berlipat ganda dan dipermudahkan urusan pembelajaran kita ya. Terima kasih kepada semua. Baik. Dah bersedia semua? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart ya, untuk kita sama-sama mulakan pelajaran kita hari ini dengan lebih bersemangat. Baik teman-teman, kita akan mulakan bacaan kita pada ayat Al-Quran hari ini dengan membaca isti'azah. Jadi pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan ya. Hamzah makhrajnya di pangkal a dan ain makhrajnya di pertengahan au. A'u, bukan a'u dan juga bukan a'u. A'udzu di hujung lidah. Zu billahi minasyaitan. Jadi to dua harakat. Lafz jalalah ini dibaca nipis dua harakat. Nirrajim. Barulah waqaf. Di akhirnya baru ditutupkan rapat mulut. Kita dengarkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat ayat ke-17 untuk hari ini, surah Al-Anfal. Falam taqtuluhum. Falam idhar syafawi. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya setiap poin-poin yang saya nak sampaikan sepanjang pelajaran ini. Jadi bukan saja untuk nak bantu diri kita dan kawan-kawan yang lain, tapi yang lebih utama kita nak bantu diri kita untuk mengerti pelajaran. Izhar syafawi di sini mim mati yang ada tanda mati, ada tanda sukun, ini jangan dipanjangkan. Sama juga seperti sini. Falam di sini ada lantunan khakhalah surah di sini. Tuluhum. Jadi di situ siapa nak minum air silakan, maafkan saya. Walakin di sini la dibacakan dua harakat. Kin itu didengungkan dua harakat wajibul gunnah. Dan di sini lafz jalalah dibacakan dengan tebal dua harakat. Qatalahum. Qatala ini semuanya satu harakat. Jadi pastikan jangan ada yang dibacakan panjang ataupun pendek. Kemudian kita jumpa jim kecil di sini waqaf jaiz. Terus kita masuk pada wama juga wa begitu ya. Lahjah huruf hijaiyah ini begitu sebutannya. Ramaita id di hujung lidah za zi zu id. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ. Di sini wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Di sini barulah masuk nallah, dan lafz jalalah di sini dibacakan dengan tebal dua harakat. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Waliyub di sini diberikan lantunan khakhalah surah. Ba yang ada tanda mati asli. Waliyubliyal. Ya bari atas naik terus di atas lam yang bertanda mati di sini. Ada lam qamar ya. Mu'minina min. Idhar di sini idhar halqi min. Dia kalau mim mati idhar syafawi, kalau nun mati idhar halqi. Baik. Kedua-dua hukum izhar tersebut ada tanda mati asli. Jangan dipanjangkan. Minhu bala. Dibaca 4 atau 5 harakat. Dan di sini izhar halqi. Izhar halqi berlaku dalam dua situasi. Sama ada nun mati ataupun baris dua. Yang ini tanwin. Sama ada tanwin di atas, tanwin di bawah. Ataupun tanwin di depan. Ya. Fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Dan bagi baris di atas, dia akan ditulis selari seperti ini. Atas dengan bawah sama. Jadi ini juga jangan dipanjangkan. Sebut saja sempurnaan terus masuk. Hasana. Ha. Makhrajnya di pertengahan kerongkong. Bukan ha. Kalau ha, jadi huruf ha simpul itu. Ha ini. Salah ya.
yang sebetulnya ha, bukan ha. Hasana. Dan nan bila waqaf jadi satu baris dua harakat, ma'iwat di situ. Kemudian dengungkan di sini dua harakat wajibul ghunnah. Nallaha sami'un izhar halqi. Manakala dhammatain bagi hukum izhar halqi, dia tulis macam 69 begini. Berbanding dengan hukum ikhfa ataupun idgham, dia tulis macam 99 begini. Kedua-duanya merupakan huruf baris dhammatain, baris dua di hadapan. Tetapi cara tulis yang berbeza untuk memaklumkan kepada si pembaca, yakni kita, bahawa di sini hukumnya izhar halqi dan di sini hukumnya bukan izhar halqi. Untuk spesifiknya di sini hukumnya ikhfa hakiki. Jadi apa gunanya? Gunanya bila sahabat-sahabat nak wasal. Contohnya sahabat-sahabat nak sambung daripada ayat ini ke ayat ini, jadi bacanya Innallaha sami'un alimun zalikum. Jadi disamarkan di sini kada dua harakat barulah zalikum. Itu kalau nak wasal. Kalau kita nak waqaf, mim itu diberikan tanda mati mendatang. Alim. Barulah berhenti. Cuba kita dengarkan dahulu ayat yang pertama untuk hari ini. Ayat yang ke-17 dari surah Al-Anfal. Sahabat-sahabat, jangan hanya mendengar. Sebaiknya cuba ikut kita baca bersama-sama. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ alim. Barulah berhenti di situ. Baik, so far macam mana diharapkan penjelasan saya ini dapat difahami dengan baik, dengan jelas oleh teman-teman sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Mungkin boleh tulis sedikit di ruang komen. So far macam mana penjelasannya, okey ataupun sebaliknya. Yang baru bersama dengan kita seperti biasa, saya merayu, memohon dan mengajak teman-teman, marilah kita kongsikan dengan menekan button share. Yang belum lagi tekan button share, kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah tidak akan semakin hilang ilmu yang ada pada diri kita kalau kita berkongsi. Malahan Tuhan akan menurunkan keberkatan dengan menambahkan lagi ilmu-ilmu yang lain. Ya, insyaAllah. Tidak rugi dari segi kewangan, tidak berkurang dari segi ilmu tuan-tuan dan puan-puan yang menekan button share, insyaAllah. Terima kasih yang tolong sharekan. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Masih bersemangat diharapkan sahabat-sahabat. Zalikum bukan za, jadi huruf zai nanti. Di sini huruf zal. Zalikum idhar syafawi. Wa an, dengungkan di sini dua harakat wajibul ghunnah. Wa anna Allah dua harakat di sini. Hinu kaidil, jangan baca kaidil, ramai baca del. Dal baris bawah bunyi di, bukan bunyi d. Jadi bila bertemu lam jadi dil. Kaidil kafirin. Kita dengarkan ayatnya. Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin. Barulah berhenti. Okey. So far so good ataupun so far so good juga. So diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu lah. Santai-santai kita belajar ya, sambil-sambil kita duduk pegang telefon belajar ini, insyaAllah. Semoga ada manfaatnya. Baik, sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat seterusnya ini. Di sini hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sekali lagi saya ulangkan. Apa maksudnya ikhfa? Kita fahami dahulu. Ikhfa maksudnya disamarkan. Bunyinya itu kada dua harakat. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. Bukan in, itu salah. Dia kena baca intas. Jadi disamarkan. Kada dua harakat. Taf, ini bertemu fa. Ini bertemu sin. Tas, taf,
Hahihu. Ha pedas di situ. 2 harakat. Faqad ada lantunan di sini khala surah. Faqad ja'akumul fath. Itu kalau waqaf. Kalau kita nak sambung fathu jadi kena sambung teruslah ya. Kalau waqaf di fath, kalau waqaf, kalau wasal ha itu ada baris sendiri terus masuk pada ayat seterusnya. Wa sama juga di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Di sini juga ikhfa hakiki. Sahabat-sahabat perhatikan pada hukum ikhfa hakiki, nun matinya tidak diberikan tanda mati. Ianya berbeza dengan izhar halqi. Saya bagi tahu tadi izhar halqi nunnya ada tanda mati. Di sini nunnya kosong. Nampak lihat di sini kosong, di sini juga kosong. Kita lihat tadi izhar halqi. Izhar halqi di sini kita jumpa tadi kita jumpa pada perkataan ini tadi nunnya ada tanda mati. Nampak ya? Ada tanda mati asli. Ada tanda sukun di sini menunjukkan hukum izhar halqi. Manakala pada hukum ini dia kosong saja. Nun itu kosong. Berarti di sini dibacakan 2 harakat. Wa in tantahu fahuwa khairun. Kha ni makhrajnya di hujung kerongkong ni. Kha, khi, khu. Khairul. Di sini idgham bila gunnah. Daripada perkataan ini ra tandui di depan khairun. Tapi datang lam kena masuk tanpa dengung jadi rul. Khairul lakum. Dan izhar syafawi sekali lagi di sini. Kemudian kita terus wa in 2 harakat. Ta'udu 2 harakat, du juga 2 harakat. Na'ud ada lantunan di situ. Ud walan ifa hakiki. Sekali lagi di sini 2 harakat samarkan. Tu'niya di sini sekali lagi ifa hakiki 2 harakat. Kum izhar syafawi. Fi'atukum jangan baca kum tapi kum ya. Syai'au di sini idgham bi gunnah. Daripada syai'an jadi walau muncungkan mulut. Syai'au walau kathurat thu di hujung lidah. Keluar di antara 2 gigi kita. Kathurat ada bunyi angin hamas di situ. Rat wa an di sini wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. Nallah lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hama'al naik terus di atas lam di sini ada lam qamariyah. Mu'minin dan barulah diwaqafkan ma'aril sukun dengan sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'a wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Barulah berhenti. Okey, so far diharapkan penjelasan tersebut jelas. InsyaAllah untuk pelajaran hari ini, kita akan baca sampai ayat 25 sahaja. Bagi teman-teman yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah, kita ada lagi 5 ayat untuk kita baca bersama-sama. InsyaAllah. Selepas itu, kita nak bajak teman-teman, kita baca semua sekali daripada awal ayat 17 hingga ayat 25. Masih bersemangat diharapkan. Teman-teman yang baru bersama dengan kita, saya mohon dan saya rayu teman-teman untuk menekan button share untuk kita kongsikan ilmu ini supaya ia terus memberi manfaat kepada khususnya pasangan kita sendiri, ahli keluarga kita. Takkan kita nak kita aja pandai,
Suami kita tak pandai baca Quran, anak-anak kita tak lancar baca Quran, adik-beradik kita jarang-jarang pegang Quran. Jadi oleh itu kalau kita nak semua mereka ini, mereka yang di sekeliling kita ini pandai mengaji Al-Quran, kongsilah dengan mereka, insya-Allah. Seperti yang saya bagi tahu, tidak akan berkurang duit tuan-tuan dan puan-puan dan tidak akan berkurang ilmu tuan-tuan dan puan-puan kalau menekan button share. Baik, kita nak teruskan ayat seterusnya. Ya, dibacakan 4 atau 5 harakat di sini. Ay, tekankan ya itu bersabdu. Ayyuhalladzi di hujung tidak. Zina amanu. Sekali lagi 4 atau 5 harakat di situ. Ati'ullah. Lafaz jalalah dibaca tebal di sini. Jangan baca nipis. Ati'ullah. Itu salah. Salah. Di sini baca Ati'ullaha wa rasulahu. 2 harakat. Wa la tawal. Tekan lam. Lam itu bersabdu. Law anhu wa an. Samarkan di sini ikhfa hakiki. Tum idhar syafawi. Tasma'un. Barulah berhenti ma'ari li sukun di situ. Kita dengarkan ayatnya. Sahabat-sahabat, ikut baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Barulah berhenti. Saya wakaf di sini tadi itu untuk memberikan panduan kepada teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas kurangnya. Kalau tak sampai di sini bagaimana untuk wakaf dan ibtidak balik. Yang mana yang sampai nafas untuk satu nafas dalam ayat ini silakan ya. Teruskan, tidak ada masalah. Maka itulah yang lebih baik. Baik, sebelum kita nak teruskan, sekali lagi saya nak ajak sahabat-sahabat, boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart, dan juga teman-teman ya yang baru bersama kita, jangan lupa untuk menekan button share, dan marilah kita niatkan bacaan Al-Quran kita hari ini. Jika Allah menerimanya, mohon Allah juga sampaikan dan kirimkan juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, pasangan, ahli keluarga yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. InsyaAllah semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Dan jika ada teman-teman yang tulis nama-nama ibunya, ayahnya, pasangannya, anak-anaknya jadi sahabat-sahabat kita, minta support dengan tolong amin-aminkan ya, insyaAllah. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Jadi perhatikan. Wala 2 harakat. Takunu. Ku 2 harakat. Nu 2 harakat. Kalladhi 2 harakat. Naqalu. Na 1, qa 2, lu 2. Sami'na wa hum idhar syafawi la yasma'un. Kita dengarkan. Dan di akhir baru masuk nun ya. Jangan masuk awal di un, salah ya. Mestilah un baru berhenti. Kita dengarkan ayatnya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Kemudian barulah berhenti dan masuk ayat yang seterusnya. Dengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah. Inna syarran. Ra bersabdu, dal bersabdu. Jadi ra ni terus naik di atas dal ini. Syarran dawabi'i. Di sini dibacakan dengan 6 harakat. Tolong tulis ya. Bukan 4 harakat, bukan 5 harakat. Di sini dibaca dengan 6 harakat. Baik, ada sahabat-sahabat yang tak ingatlah Ustaz nama hukumnya mak lazim kalimi musakhkhal ini. Dengar sekali mungkin bolehlah ingat, tapi esok dah lupa. So macam mana kami nak ingat ni Ustaz?
saya nak bagi tips yang sangat mudah. Sahabat-sahabat nak tahu tak tipsnya? Kalau nak tahu, komen nak dan jangan lupa tekan button share. Kalau ramai yang share dan tekan nak, saya nak bagi tahu. Ada 2 tempat kita akan jumpa. Satu di sini, 6 harakat. Ada satu lagi kita akan jumpa pada ayat yang hari ini juga. Ayat yang hari ini juga kita akan jumpa di sini. Di sini. Jadi siapa yang nak tahu, komen nak. Saya nak tengok sekarang ini ramai tak yang nak tahu. Kalau ramai, saya nak bagi tahu. Saya nak tunggu sekarang komen daripada teman-teman. So far macam mana? Nak tahu tak? Saya nak bagi tahu. Kalau ingat nama, alhamdulillah. Kalau tak ingat nama, macam mana nak dibaca? Macam mana nak dibaca ini? Macam mana nak tahu yang ini 6 harakat? Baik. Ada yang komen nak tahu? Okey, baik. Alhamdulillah. Share share. Kalau dah komen saja, tak share tak jadi kak. Kena share dulu. Baik, sahabat-sahabat. Hukumnya, mak lazim kalimi musakhal di sini, kalau sahabat-sahabat tak ingat, macam mana nak baca 6 harakat, yang mana yang nak baca 6 harakat, saya nak bagi tahu. Senang sangat. Apa dia? Pertama, sahabat-sahabat tengok ada tanda huruf mat ini, tanda mat ini macam ombak ini. Datang selepasnya huruf yang bersabdu, maka dia dibacakan dengan 6 harakat. Ingat itu. Tanam dalam fikiran. Nampak saja tanda macam mat ini, tengok selepasnya datang huruf yang bersabdu atau tidak. Kalau huruf itu bersabdu, bacalah 6 harakat. Kalau itu huruf itu ada tanda mati, ada tanda sukun, juga baca 6 harakat. Itu makna mak lazim kalimi muqaffaf. Tak ada lah dalam contoh hari ini. Hari ini kita jumpa contoh yang bersabdu. Tetapi kena ingat, yang bersabdu ataupun bertanda mati, kedua-duanya dibacakan 6 harakat. Diharapkan tips yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membantu teman-teman yang tak ingat nama-nama hukum ya. Jadi insya-Allah kita nak teruskan. Inna syarrad dawabi, ujung baru masuk ba tu. Ba tu bersabdu tu ujung dia baru masuk. Dawabi. Irfa hakiki di sini 2 harakat. Dallah, lafz jalalah dibacakan tebal 2 harakat. Kemudian ha itu baris bawah, terus naik di atas sod yang bersabdu. Di sini alif lam syamsyah. Hissum, di sini didengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Mul, mim baris depan terus naik di atas lam di sini. Summul bukmul ladzi, di sini ada bunyi hamasnya buk. Mul ladzi di ujung lidah. La yaqilun, dan diwaqafkan sama juga 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sekali lagi. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Barulah berhenti. Kemudian ayat yang ke-23. Walau alimallah, lau dimuncungkan mulut. Alimallah, di sini lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hum fihim, fihim, bukan fihim. Jangan baca him tapi him. Khairal, di sini idgham bila gunnah. Daripada khairan jadi khairal. Khairal li asma'ahum, ma'a, di sini ainnya, ahum. Kemudian la asma'ahum, maafkan. Khairal la asma'ahum. Kemudian walau asma'ahum,
Idza syafawi, berhenti di situ. Tapi berhenti bukan berhenti dengan mengambil nafas baru. Berhenti maksudnya waqaf tanpa dipanjangkan. Itu maksudnya. La tawallaw. Lam itu bersabdu. Tekankan di atas lam. La tawallaw. Dan di sini lam ini terus naik di atas waw yang bersabdu. Wa hum. Mim mati bertemu mim. Idgham mislan saghir di sini didengungkan 2 harakat. Mu'ridun dan diwaqafkan. Dha makhrajnya di tepi lidah. Dha dhi dhu dun dan diwaqafkan sekurang 2 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Barulah berhenti. Baik, kita berada dalam kedudukan ayat yang kedua terakhir untuk pelajaran hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan pening-pening, jangan tension-tension, hati mesti tenang ya. Buangkan segala kedukaan, keresahan di dalam hati, fokus untuk kita belajar dahulu sekarang ini. Semoga Allah menyelesaikan dan mempermudahkan urusan kehidupan kita yang lain. Kadang kita ni terlalu memikirkan urusan sehingga kan kita lupa bahawasanya matlamat kita dijadikan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk menyembahku. Jadi sekarang ini fokuskan kepada kita belajar untuk menguasai bacaan Al-Quran dengan baik-baik agar nanti kita dapat baca Al-Quran dengan baik. Jangan sampai bila kita pulang bertemu Allah dalam keadaan Al-Quran pun baca tak betul. Sebutan huruf pun tak betul. Panjang dan pendek di mana apa yang kita nak jawab. Itu belum lagi Allah persoalkan tentang anak-anak kita, tentang pasangan kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya doakan semoga sahabat-sahabat dipermudahkan urusan pembelajaran kita hari ini insya-Allah ya. Baik, kita nak lihat ayat seterusnya. Sebelum itu yang baru bersama dengan kita boleh tak bantu saya untuk share pelajaran ini insya-Allah ya. Ya ayyuhallazina amanus. Nun baris depan naik terus di atas sin. Tajibu. Ji 2 harakat, bu juga 2 harakat. Lillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis 2 harakat. Jangan baca lillah, itu tebal. Salah. Di sini kena baca nipis. Lillah. Baik, ada yang tanya mungkin, Ustaz, macam mana kami nak tahu perkataan Allah ni nak baca tebal dan nipis? Waktu bila? Jawapannya sangat senang. Apa dia? Tengok, yang datang baris sebelumnya itu kasrah atau fathah atau dhammah. Kalau kasrah nipis. Kalau depan fathah ataupun atas, maka dia dibaca tebal. Lillahi walirrasul 2 harakat. Li'idha, dha di hujung lidah. Dha dhidhu. Idza da'akum. Idza syafawi. Sempurna saja. Lima pedas. Yuhyikum. Yi 2 harakat. Yuhyikum. Dan idza syafawi sekali lagi. Di sini waqaf sili afdal diteruskan kalau sahabat-sahabat nafasnya panjang ya. Kalau tak sampai berhenti di sini dan ibtidak terus pada wa'lamu. Dibaca 4 atau 5 harakat. An didengungkan 2 harakat. Allah. Di sini lafaz jalalah dibaca tebal. 2 harakat. Hayahu. Ha besar, ini ha pedas. Hayahulu bainal. Naik di atas lam. Ada lam qamariyah di sini. Mar. Ra-nya dibaca tebal. Mar. Bukan mar. Tetapi mar. Mar'i wa qalbihi. Hi. Maksilah qasirah dibaca 2 harakat. Wa an. Dengungkan 2 harakat di sini. Wa annahu. Hu itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Maksilah tawilah di sini. Ilaihi tuhsyarun. Di sini ha pedas ya. Kita dengarkan ayatnya.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Barulah berhenti. Baik, begitu juga sahabat-sahabat yang mana sampai nafas nak baca dalam satu nafas silakan, yang mana tidak sampai berhenti seperti mana yang saya berhenti tadilah. Sekurang-kurangnya sahabat-sahabat tidaklah mengah dan tidaklah berhenti pada tempat yang tidak sebetulnya. Baik, apa kata kita bacakan sekali lagi ayat ini sahabat-sahabat. Jangan hanya melihat ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu الرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Barulah kita waqaf. Baik, sekarang kita berada pada ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up? Dan jangan lupa teman-teman yang dirahmati Allah, bantu saya untuk kita panjangkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini agar sampai khususnya pada pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita dan kawan-kawan kita yang karib, insya-Allah. Semoga kita dikelilingi oleh insan-insan yang mahir dan pandai baca Al-Quran, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, masih bersemangat ya. Kita nak teruskan ayat yang terakhir. Nanti selesai ayat ini, kita baca semua sama-sama daripada awal ayat 17 hingga 25. Wattaqu, ta itu bersabdu Wattaqu, dua harakat. Fit ada bunyi angin. Fitnatal, di sini asalnya natan, tan, tapi datang lam jadi hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Fitnatal la tusi, jangan baca tusi jadi huruf sin nanti. Di sini huruf sad. Tusiban, dengungkan dua harakat di sini, wajibul gunnah. Nalladzina zalamu, dha juga di hujung lidah itu keluar tapi bunyinya tebal ya. Zalamu min, di sini ikhfa hakiki, samarkan dua harakat. Kum idhar syafawi. Khassah, di sini juga mak lazim kalim musakhkhal dibacakan dengan 6 harakat. Sahabat-sahabat yang baru bersama kita, tadi saya dah bagi tahu dah. Kita dah jumpa contoh yang awal tadi. Hari ini yang kedua kita jumpa contoh yang dibaca 6 harakat. Baik, kalau sahabat-sahabat tak ingat nama hukum yang saya bagi tahu tadi, lihatlah ya, ada yang tolong tulis di harapnya. Ada tanda panjang diikuti huruf yang bertanda sabdu. Jangan lupa baca 6 harakat. Bukan 4, bukan 5. Yang betulnya 6 harakat. Siapa baca 4 atau 5? Jawapannya salah. Dan bila waqaf di sini ta simpul diwaqafkan dan ditukarkan ta kepada bunyi ha. Kalau kita nak waqaf, khassah. Tapi kalau kita nak sambung, ta tu jadi tanwin, baris 2, bertemu waw jadi idgham bi gunnah. Khassatan wa'lamu, itu kalau nak sambung. Tapi kalau waqaf, sah, dan terus ibtidak pada wa'lamu, 4 atau 5 harakat.
Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Allah, lafz jalalah dibacakan tebal 2 harakat. Ha syadidul, dul bukan dul tapi dul, dal baris dhammah bunyi du bukan bunyi do. Jadi jangan baca dul tapi bacalah dul. Dul iqab, diberikan pantulan khokholah kubra di sini. Ba merupakan salah satu daripada huruf khokholah. Ada 5 semuanya. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Kalau ada tanda mati asli, ada tanda sukun, dia nama khokholah sughra. Kalau tak ada, kalau berbaris dan kita waqaf padanya, nama khokholah kubra. Kalau berbaris dan bersabdu, namanya khokholah akbar. Baik, sahabat-sahabat, kita bacakan dahulu ayat ini. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Barulah berhenti. Baik, kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarang masanya untuk saya ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama pada muka surat 179, surah Al-Anfal, dari ayat 17 hingga ayat 25. Diharapkan semua dah bersedia ya. Baik sahabat-sahabat, insya-Allah bagi teman-teman yang merasakan ustaz, saya ni rasa banyak lagi lah kelemahan nak perbaiki pada makhraj huruf, hukum tajwid dan sebagainya. Jangan bimbang. Selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, saya nak berikan juga sebuah buku asas dan buku tajwid kepada anda yang berhajat. Mungkin ramai yang bersama dengan saya ini telah menjadi ahli cepat Quran dan telah mendapat rakaman buku tersebut. So, saya minta sahabat-sahabat yang telah mendapat buku dan rakaman tersebut mungkin boleh komen sedikit ruangan bawah. So far macam mana? Ada peningkatan tak pada bacaan Al-Quran teman-teman? Kalau ada peningkatan ataupun sebaliknya, minta tolong komen sedikit insya-Allah ya. Dan selesai kita baca sama-sama ini, saya akan beritahu bagaimana yang belum lagi dapatkan buku asal dan tajwid itu untuk mendapatkannya. Baik, kita nak mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam taqtuluhum walakinna Allah قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله
ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan perkongsian saya yang sedikit ini dapat memberi nilai tambah kepada teman-teman dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insya-Allah ya. Jadi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam. Bagi teman-teman yang nak mendapatkan buku asas dan buku tajwid, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak berikan buku asas dan buku tajwid bagi mereka yang nak belajar daripada asas dan memahirkan diri dalam ilmu tajwid, dengan kita berikan 2 buah buku serta rakamannya. Rakaman tersebut dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran yang kita buat khusus untuk mereka yang menjadi ahli Cepat Quran. Dalam rakaman buku asas dan tajwid ini ada hampir 200 video rakaman pelajaran ya, satu muka surat, satu video, insya-Allah, yang memberi manfaat kepada teman-teman dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dan telah membantu ramai yang untuk meningkatkan bacaan Al-Quran mereka. Yang bersama dengan saya, insya-Allah, yang telah menjadi ahli Cepat Quran dan yang belum lagi menjadi ahli Cepat Quran. Jadi di sini juga kepada mereka yang mendaftar untuk hari ini, saya nak maklumkan teman-teman akan mendapatkan buku asas dan buku tajwid serta e-book serta rakaman bacaan Al-Quran. Sebanyak 600 video pelajaran campur dengan daripada buku asas dan tajwid. Sahabat-sahabat akan mendapat hampir 800 video pelajaran ya, bukan 8 video, bukan 80, tapi 800 video rakaman pelajaran. Dan juga kita berikan konsultasi. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan, pertanyaan ataupun nak mendengarkan bacaan, insya-Allah boleh buat appointment dengan pihak kami. Kita boleh buat video call walau di mana saja berada. Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia, Singapura juga, insya-Allah. Yang nak jadi ahli Cepat Quran boleh komen di ruangan bawah sekarang, nak jadi ahli Cepat Quran.
ataupun sahabat-sahabat ya yang komen nak jadi ahli cepat Quran, nanti admin kami akan reply, akan bagi satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat just tekan link tersebut, nanti dia akan bawa kepada WhatsApp admin kami. Sahabat-sahabat boleh berkomunikasi dan bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan buku tersebut. Ataupun sahabat-sahabat boleh WhatsApp kami, nombor telefon WhatsAppnya 0111621797. Ataupun kalau boleh kita bawakan nombornya, sahabat-sahabat boleh print screen nombor yang akan kita bawakan sebentar lagi, 0111621797. Ataupun mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Jadi sahabat-sahabat, ini nombornya. Jadi sahabat-sahabat boleh hubungi nombor tersebut ya, untuk WhatsApp kami, ataupun nombor di atas untuk telefon kami bertanya. Tapi untuk telefon, kena telefon waktu pejabat lah. Kalau WhatsApp anytime ya, anytime sahabat-sahabat boleh WhatsApp. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat yang nak mendapatkan kesemua itu boleh buat pendaftaran terus di website www.cepatquran.com. Jadi supaya apa? Kita nak melahirkan bukan saja kita pandai baca Al-Quran, pasangan kita, anak-anak kita, semua ini berada di bawah tanggungan kita, khususnya pasangan dan anak-anak kita. Nanti Allah SWT akan mempersoalkan kita kembali. Kalau boleh kita nak lahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jadi sudah tentu tidak dapat tidak kita kena pastikan mereka ini hatinya terikat dengan Allah dan Rasul dan senantiasa melazimi membaca Al-Quran sebagai ibadah harian. Jangan sehinggalah kita sibuk menguruskan urusan dunia ini sampai kita lupa. Kalau kita boleh hadiahkan telefon kepada anak yang harganya mungkin cecah ribuan ringgit, kita boleh hadiahkan kepada isteri beg tangan, kasut, begitu juga kepada suami, pelbagai bentuk hadiah. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang memikirkan untuk menghadiahkan buku asas dan buku tajwid, rakaman bacaan Al-Quran daripada buku asas dan tajwid, serta rakaman Al-Quran untuk yang kita rakamkan ini kepada teman-teman, kepada pasangan anda, kepada anak-anak anda. Mungkin juga boleh daftar jadi ahli cepat Quran dan jadikan ia sebagai satu hadiah kepada pasangan kita, kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat ya, kalau ada persoalan mungkin boleh tulis di ruangan komen, insya-Allah. Saya insya-Allah kalau saya tak sempat jawab untuk ruangan kali ini, saya akan cuba jawab pada ruangan yang akan datang ya. Sekali lagi, yang mana yang berhajat untuk menjadi ahli, terima kasih yang komen nak jadi ahli ya. Siapa yang belum lagi jadi ahli, yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh print screen nombor yang tertera untuk hubungi kami nanti, bukan sekarang lah. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli boleh tonton, boleh untuk mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan di dalam buku asal dan tajwid untuk sahabat-sahabat belajar balik makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid, insya-Allah bersama-sama. Banyak keistimewaan dan kelebihan, antaranya pendekatan dalam buku asas Al-Barki yang kami berikan ini sangat mudah, sangat cepat, kerana dia hanya ada 2 buah buku asas. Dalam buku asas itu kita belajar balik makhraj huruf. Antaranya dia menggunakan kata kunci yang mudah diingat. Pertamanya nama saya, yang kedua kata Jawa, yang ketiga kata Roha, dan yang keempat adalah Ba. Jadi sangat-sangat mudah. Kemudian dia bawa pada baris bawah, baris depan. Kaedah ini telah membantu ramai untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Sahabat-sahabat boleh lihat sendiri, ramai daripada awal yang bersama dengan pengajian kita yang telah menjadi ahli cepat Quran, yang telah meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka dengan bantuan daripada kami. Jadi, jika sahabat-sahabat nak dibantu untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, ataupun nak kami bantu pasangan anda, suami anda, anak-anak anda, hubungi kami di nombor tadi ya, insya-Allah. Jadi kita berjumpa lagi pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami.
Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.